A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Anta walijuha wa maulaha. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammi bil khair, amma ba'du. InsyaAllah pagi ini kita sambung tadabbur surah Al-A'raf ayat 142. Sebelum tu kita tengok pengajaran ayat yang lepas. Ayat 140 kah? 139. Daripada ayat 139 A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna haula'i mutabbarum ma hum fihi wa batilum ma kanu ya'malun. Maksudnya kata Musa AS, sesungguhnya mereka ini sesungguhnya mereka ini mutabbarun, dibinasakan. Sama ada yang dah lepas, yang dah binasa, ataupun yang akan datang pun akan binasa. Iaitu mereka yang menyembah berhala ataupun mensyirikkan Allah. Ma hum fihi, apa yang mereka berada padanya. Wa batilum ma kanu ya'malun, dan sia-sialah apa saja yang mereka kerjakan. Pengajaran ayat 139. Pengajaran ayat 139. Tidak ada seseorang pun yang menyembah selain daripada Allah melainkan dia akan dibinasakan oleh Allah. Sama ada di dunia atau di akhirat. Yang kedua, apa saja yang dilakukan oleh mereka yang mensyirikkan Allah adalah sia-sia. Walaupun dia dilakukan oleh seorang Nabi sekalipun. Yang ketiga, kadang-kadang Allah menguji hamba-Nya yang baru mendapat nikmat
dengan memudahkan kemungkaran yang berada di hadapan matanya. Dan kadang-kadang Allah menguji hamba-Nya yang dalam kesesatan dengan mempermudahkan jalan hidayat kepadanya. Nampak tak poin nombor 3? Contoh, kaum Nabi Musa baru je diselamatkan oleh Allah daripada kezaliman Firaun dan selamat daripada laut, kan? Tapi Allah uji apa lepas tu? Ada berhala depan mata, kan? Itu ujian. Dan sebaliknya, kalau pernah dengar kisah Ghulam Ad-Da'wah, budak yang nak pergi belajar sihir di istana raja, tapi Allah uji apa? Di tengah jalan tak jumpa rahib yang mengajar kebaikan. Jadi Allah kadang-kadang Allah terbalikkan. Kadang-kadang kita nak kejahatan, Allah permudahkan jalan kebaikan. Allah nak tengok kita pilih yang mana, supaya kita tidak ada alasan, aku tak jumpa pun jalan kebaikan. Okey. Ayat 140. Qala aghairallahi abghikum ilaha wa huwa faddalakum 'alal 'alamin. Maksudnya Musa berkata, adakah patut selain daripada Allah aku cari Tuhan untuk kamu, sedangkan Dia telah mengelebihkan kamu dibanding dengan kaum yang lain. Pengajarannya, manusia yang waras secara pasti akan memilih Tuhan yang berkuasa memberi kebaikan kepadanya dan berkuasa menghindarkan kemudaratan daripadanya. Yang kedua, hanya manusia yang bodoh sahaja yang tidak tahu membezakan antara Tuhan yang berkuasa dengan berhala yang dicipta oleh manusia dan tidak memiliki apa-apa kuasa. Yang ketiga, Allah akan melebihkan hamba-hambanya daripada yang lain dengan ilmu dan hidayat. Dengan ilmu dan hidayat. Bukan dengan harta dan pangkat. Sebagaimana Allah lebihkan kaum Bani Israel, sebagaimana Allah lebihkan kaum Bani Israel dengan memilih
kebanyakan para nabi dari kalangan mereka. Ayat 141. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idz anjaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al 'adzab. Yuqattiluna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Wa fi dzalikum bala'un min rabbikum 'azim. Maksudnya, dan ingatlah ketika mana kami telah selamatkan kamu, Bani Israel, daripada pengikut Fir'aun, yang mana mereka menimpakan kepada kamu azab yang buruk, iaitu mereka membunuh anak-anak lelaki kamu hidup-hidup, dan mereka menghidupkan anak-anak perempuan kamu dalam keadaan hina. Pada demikian itu adalah ujian ataupun anugerah daripada Tuhan kamu yang sangat besar. Pengajarannya, nikmat Allah kepada hamba-Nya, nikmat Allah kepada hamba-Nya bukan hanya terbatas kepada harta, kesihatan, tetapi ia juga merangkumi nikmat manusia dijauhkan daripada musibah atau malapetaka. Sebagaimana Bani Israel diselamatkan oleh Allah dari kekejaman Firaun dan pengikutnya. Yang kedua, kekejaman dan kezaliman manusia, kekejaman dan kezaliman manusia sampai tahap mereka membunuh anak-anak kecil yang tak berdosa hidup-hidup dan beramai-ramai. Hanya kerana takut kuasanya hilang. Tetapi dalam masa yang sama, dia mengaku sebagai Tuhan yang Maha Tinggi. Okey, cukup lah. Kita sambut tadabbur ayat seterusnya.
Okey, ayat 142 kaitan dengan ayat yang lepas. Dia cerita bersambung. Kalau ayat lepas Allah menceritakan bagaimana Allah binasakan Fir'aun dan pengikutnya dan bala tenteranya dengan dilemaskan dalam air laut, dan Allah selamatkan Musa dan Bani Israel. Kemudian setelah manusia selamat daripada tughyan, sifat jahat manusia iaitu Fir'aun, maka manusia terperangkap pula dengan kejahatan apa? Bila selamat daripada laut tu, mereka melihat patung berhala kan. Itu kejahatan apa tu? Nafsu. Jadi kejahatan Fir'aun dah berakhir. Tapi datang pula kejahatan yang sebenarnya lagi bahaya, sebab dia ada bersama kita dan sepanjang masa. Jadi akhirnya sebahagian pengikut Nabi Musa iaitu Bani Israel tewas dengan nafsu, dan mereka minta kepada Musa untuk menyembah berhala. Okey. Kemudian Nabi Musa memberi peringatan bahawa mereka itu adalah innakum qaumun tajhalun, kamu adalah kaum yang jahil. Jadi punca manusia sembah selain daripada Allah ataupun syirik, puncanya satu saja, jahil, mereka tidak kenal Allah. Okey. Setelah itu dikira sebagai satu kemenangan, iaitu Nabi Musa, antara mesej Nabi Musa diutuskan ialah untuk selamatkan Bani Israel daripada kekejaman, kezaliman Fir'aun dan pengikutnya, dan akhirnya membawa kaumnya supaya sembah Allah. Itu satu kejayaan. Dan Allah, Nabi Musa pernah berjanji kepada kaum dia, kalau kamu selamat daripada kezaliman Fir'aun, kamu akan diberi kitab oleh Allah. Dan Allah juga berjanji kepada Musa, kalau kamu berjaya melaksanakan misi menyelamatkan Bani Israel daripada kekejaman Fir'aun, kamu akan dijemput untuk bercakap dengan aku. Maka cerita seterusnya ialah ayat 142. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Dan wa'adna. Ada dua bacaan. Satu, wa tu ada alif panjang, alif kecil tu. Wa'adna. Satu bacaan. Yang kedua, wa'adna tanpa alif. Jadi yang membezakan apa dah? Huruf alif, tapi makna dia berbeza. Kalau wa'ada 3 huruf. Satu lagi wa'ada. Asal makna wa'ada janji. Kalau wa'ada pun asal daripada perkataan wa'ada, cuma berbeza sedikit je. Apa perbezaannya? Kalau wa'ada, perjanjian daripada satu pihak. Saya berjanji saya akan buat kelas besok, tapi pelajar tak berjanji. Itu wa'ada. Tapi kalau perjanjian antara dua pihak, ada alif, wa'ada. Wazan dia fa'ala. Kalau masdar dia muwa'adah, ataupun pattern dia mufa'alah. Saya berjanji untuk buat kelas besok, pelajar pun berjanji untuk datang. Itu dia panggil wa'adah, daripada dua pihak. Jadi beza perjanjian satu pihak dengan dua pihak hanya dibezakan dengan apa? Huruf alif je. Jadi ada dua-dua bacaan betul. Tapi yang masyhur ialah bacaan ada alif, wa wa'adna, dan kami telah berjanji. Kami ni siapa? Allah. Musa akan Nabi Musa alaihissalam. Jadi perjanjian ni, kalau ikut bacaan ni wa'adna, adakah daripada Allah sahaja ataupun daripada Allah dan Musa? Jadi Allah ada berjanji dengan Musa untuk apa? Untuk bercakap dengan Musa. Bila tu?
bila Musa berjaya melaksanakan misi selamatkan Bani Israel. Jadi sebenarnya tugas utama para Nabi apa dia? Selamatkan orang ke selamat diri sendiri? Selamatkan orang. Dan yang paling penting selamat akidah orang. Okey, Allah kata kami telah berjanji akan Musa salasina lailah. Salasina berapa? 30 malam. Lailah malam. Kalau hari apa dah? Yaum. Allah janji nak bagi kitab Taurat kepada Nabi Musa. Tapi proses perjanjian tu mesti berlaku sebelum tu ialah Nabi Musa kena pergi bermunajat di Tur Saina. Kan? Wa Turi Sinin. Surah apa dah? Wa Tini wa Zaitun. Wa Turi Sinin. Ya. Jadi Musa kena bermunajat di Bukit Tur Saina selama 30 hari. Ada riwayat mengatakan Nabi Musa berpuasa 30 hari. Okey, kenapa 30 malam? Ini malam ni, lailah. Kalau hari, yauman. Sebab biasa kalau malam ni dia pakai kalender Al-Qamariyah, ikut bulan. Bulan malam ke siang? Malam. Dan waktu kalau ikut dalam Islam, bermula siang ke bermula malam? Malam. Kalau besok bila permulaan kepada hari besok? Maghrib malam ni. Bukan subuh besok. Kan? Jadi kami berjanji dengan Musa 30 malam. Proses untuk dapat apa ni? Kitab. Kenapa Allah tak? Kita tahu kan, beza Quran, turunnya Al-Quran dengan turun semua kitab yang sebelum Al-Quran, bezanya apa? Quran turun beransur-ansur. Kitab-kitab dahulu turun sekaligus. Itu nikmat tu, nikmat kepada umat Nabi Muhammad. Kalau Quran turun sekaligus apa jadi? Apa jadi? Pensan. Pensan. Kebanyakan tak akan ikut Islam sebab masa tu turun solat, masa turun haramkan Arab, masa tu turun haramkan riba kan. Akhirnya dia akan menolak semua. Okey. Jadi sebelum turun kitab Taurat kepada Musa, Musa kena sucikan diri. Yang paling utama, sucikan hati. Nak sucikan hati dengan apa? Dengan ibadat. Ibadat di sini ialah puasa. Kan? Pengajarannya apa? Pengajarannya apa? Proses untuk kita terima Al-Quran kena bersihkan hati dulu. Barulah Quran tu akan terus masuk kat sini. Tapi dalam keadaan kita dengar Al-Quran, kita belajar Al-Quran, dunia penuh dalam kepala, cintakan nafsu mengatasi cintakan Allah, Quran tak masuk walaupun kita belajar 20 tahun. Sebab bila hati dah berdosa, hati itu hitam. Bila hitam, ilmu Al-Quran adalah cahaya, dan cahaya tak akan masuk tempat yang gelap. Betul kan? Biasa tak dengar, Ustaz, saya dah belajar lama tapi tak ingat. Ha, biasa kan? Biasa dengar ke biasa berlaku pada kita? Oh, biasa berlaku pada kita. Tahu tak apa punca dia? Tahu apa punca dia? Sebab hati bila kotor, ada titik-titik hitam, dia ilmu tak masuk. Sebab tu ilmu ni yang terbaik bila dipelajari ketika budak. Masa tu budak dia buat dosa pun tak jadi dosa. Betul kan? Yang belum balik tu. Kalau dia mengumpat pun tak jadi dosa. Lepas tu kadang-kadang kita baca sekali, dia bukan setakat dengar, dia terus hafal. Betul kan? Tapi kalau kita belajar masa tua ni, berapa kali kita dengar, baru kita hafal. Tak hafal. Okey? Jadi proses nak terima kitab ni kena bersedia dari segi fizikal, mental, yang paling penting hati. Ibadat. Sebab tu bila turun ayat Quran, Nabi Allah turunkan Quran pada Nabi pun dalam keadaan Nabi
Allah nak gambarkan Quran tu satu benda yang besar dan berat. Maka malaikat peluk Nabi sampai 2-3 kali kan. Kemudian balik pula, bila nak tidur Allah kata, kum, bangun wahai orang yang berselimut, bangun salat, bangun tertiap Al-Quran. Kemudian tidur lagi Nabi, Allah kata, kum fa'anzir, bangun. Mana kena ada kekuatan dalaman, barulah Quran tu akan memberi kekuatan pada kita. Okey, 30 hari. Kemudian wa atmamna, dan kami atmamna, kami lengkapkan, sempurnakan. Tamam. Tamam daripada perkataan ni. Atmamnaha, kami lengkapkannya bi'ashrin, dengan 10. 10 apa ni? 10 malam. Satu lagi ulama kata kenapa sebut malam, sebab ibadat yang paling penting, yang paling berkesan, yang paling ikhlas ialah di waktu malam. Sebab itulah solat yang terbaik selepas solat 5 waktu, solat apa? Solat waktu malam. Dia lebih ikhlas. Okey. Sebenarnya masa Musa pergi ni, Musa pergi berseorangan ke pergi beramai? Mana tu? Yalah, dia tinggalkan Harun, nanti dia akan sebutlah. Sebelum Musa tinggal, dia wakilkan Nabi Harun supaya menjaga kaum dia. Tapi adakah semua kaum dia tak pergi, ataupun ada sebahagian yang pergi? Apa dia? Ada. Berapa orang? 10. Separuh betul, separuh salah. Yang ada tu betul, yang 10 tu salah. Ada 70 orang. Nabi Musa pilih orang-orang yang terbaik untuk bersamanya. Tapi Nabi Musa bila pilih 70 orang, dia pergi, dia berjalan dulu. Maka Allah tegur dia. Cuba buka surah Taha ayat 82 dan 83. Ah, 73 dan 74, sorry. Tak, 83, 84. Okey. Bila Nabi Musa pilih 70 orang, lepas tu Nabi Musa jalan dulu. Dia tinggal yang 70 orang tu. Maka Allah tegur. Allah kata apa? Ayat 83. Wa ma a'jalaka an qaumika ya Musa. Wa ma a'jalaka, apa yang menyebabkan engkau, a'jalani, al-ajalah, gopoh, segera. Apa yang menyebabkan engkau segera nak cepat sampai kamu tinggal kaum Mika yang 70 orang tu? Ya Musa, Allah tegur. Boleh? Dia pergi dulu, tinggal yang 70 ke belakang. Maka apa jawab Musa? Apa jawapan Musa? Qala, jumpa ke? Jumpa. Qala, Musa berkata, hum, mereka tu yang 70 orang tu, ulai ala asari, mereka tu ada di belakangku, dia ikut aku, dia tak ke mana pun. Habis kenapa kamu nak segera? Kenapa tak berjalan bersama? Ini jawapannya. Wa ajiltu. Ajiltu mana? Aku nak segera ilaika, kepada engkau wahai Tuhan, litarda, untuk engkau redha padaku. Faham? Apa pengajarannya? Orang semakin beriman, semakin dia kenal Allah. Bila ada peluang nak jumpa Allah, dia akan cepat-cepat pergi. Itu tanda apa? Dia kenal Allah, dia cinta Allah.
Sebab itulah orang beriman, bila masuk waktu salat, dia tinggal semua sekali. Kalau dia kenal dan cinta Allah. Ada pun yang jenis lambat solat kan, suka melewatkan solat. Ini orang yang tak betul-betul kenal Allah dan tak cinta Allah. Boleh? Padahal Nabi Musa pergi sekali dengan kaum dia pun okey kan, tapi tak sabar nak jumpa Allah. Sebab itulah kita ni, sekarang kita tak boleh nak jumpa Allah, betul tak? Tapi kita boleh apa? Oh, kalau solat 5 kali sehari, tapi kita boleh lebih daripada itu. Lebih daripada 5 kali sehari, apa dia? Baca Al-Quran. Bila kita baca Quran, sebenarnya kita sedang bercakap dengan Tuhan. Jadi kalau kita baca Quran pun malah sebenarnya itulah nilai hubungan kita dengan Allah. Malah baca kadang-kadang terlupa kan. Tapi rezeki Allah tak pernah terlupa nak makan. Okey. Jadi aku segera ni sebab tak sabar nak jumpa engkau. Okey, kita balik pada ayat kita. Fatamma, lalu tamma apa dia? Tamamlah daripada tamma. Tamma, sempurna. Kalau muzakkar, kalau muannas perempuan, tammat. Tamat. Kan? Kalau tamat kisah, tammatul kisah. Yang pertama guna perkataan tamat siapa? Piramli. Cuma dia buat sabdu je. Tamat. Kan? Ini bahasa Arab tu, tamat. Okey, fatamma lalu telah. Ini fi'il madhi, telah sempurna. Miqat. Miqat ni mana apa? Waktu. Miqat ya, mana waktu. Dan dia pun daripada perkataan waktu. Waktu pun sebenar perkataan Arab. Waktu zuhur, dua-dua Arab. Miqat waktu Rabbihi, waktu perjumpaan. Tuhannya. Dia miqat ni ada dua miqat. Satu miqat zamani, yang kedua miqat makani. Zamani masalah, makani tempat. Ada miqat yang dari segi masa, ada miqat dari segi tempat. Contoh miqat dari segi zaman, inilah masa Musa berjumpa dengan Allah 40 hari, itu waktu. Ada miqat makani, tempat. Bila kita nak pergi umrah kan, di mana kita niat ihram? Miqat kan, itu tempat ke waktu? Tempat. Kalau daripada Malaysia, di mana miqatnya? Tak tahu kan masa tu tidur kan? Yang lama-lama. Dan ada miqat yang zamani dan makani sekaligus. Contoh wukuf di Arafah. Wukuf di Arafah miqat zaman. Mesti masa tu, lepas zuhur sampai maghrib. Dan tempat pula mesti di situ. Kalau luar Arafah tak sah. Itu dia panggil miqat zamani dan makani. Okey. Maka lengkaplah waktu perjumpaan itu arba'in. Arba'in apa dia? 40. Lailah, malam. Biasa dengar tak arba'in? Biasa? Apa dia? Oh, hari arba'in. Bila dengar? Minggu lepas? Hari Khamis? Oh, hari Khamis ya? Arba'in ni biasa masyarakat kita dengar lah. Sebab dia belajar satu buku, satu hadis yang nama dia
hadis Arba'in Nawawi, kan? Hadis yang ditulis oleh Imam Nawawi yang mengumpulkan lebih kurang 40 hadis. Dan kita dah mula kelas hadis Arba'in Nawawi minggu lepas. Belum masuk hari pertama. Kita akan masuk hari pertama Khamis ni. Betul? Ustaznya. Betul. Jadi jangan pergi ke mana-mana hari Khamis pukul 10.30. Teruskan bersiaran bersama Gulam Ad-Da'wah. 40 malam. Okey. 30, logiknya 30 campur 10 berapa? 40 kan? Kenapa semua orang tahu 30 campur 10 40? Kenapa Allah sebut ni fatamma miqatu rabbi arba'in? Kenapa Allah sebut 40? Memanglah 30 campur 10 memang 40. Jadi sebut ni adakah satu pembaziran? Bukan dia cakap membazir. Okey, kalau tak membazir kena sebut. Kenapa sebut? Semua orang tahu. 30 campur 10 40 lah, tak perlu sebut dah. Faham soalan? Jawab. Sebab yang 30 hari tu kan Ustaz cakap tadi kena menyucikan diri 10 hari tu pula dia ungkapkan perjalanan. Yalah, betul. Tapi 30 campur 10 memang ada orang dah semua tahu 40. Jadi perkataan 40 ni sepatut tak perlu sebut. Penegasan. Dia macam ni. Cuba buka surah Al-Baqarah ayat 55 rasanya. Surah Al-Baqarah ayat 55. 51. Okey. Bukan. Masa 55. Tak. Tilka asyaratun kamilah. Ayat pasal haji. Faman lam yajid fasiyamu salasati ayyam fil hajj wa sab'atin idza raja'tum tilka asyaratun kamilah. Sorry, 196, sorry. 196 Al-Baqarah. Okey, dah. Ini jumpa kah? Okey. Okey. Supaya kita faham sikit, kita ambil kat bahagian bawah sikit. Okey, sini. Ini cerita pasal haji dan umrah. Faman lam yajid faiza amintum, apabila kamu rasa aman, kamu nak pergi buat haji. Sebelum ni ada rasa takut, ada musuh, lain cara dia, niat tu lain. Tapi apabila kamu rasa aman, faman tamatta'a, dan kamu nak buat umrah haji tamattu'. Buat umrah dulu, tamatta'a, buat umrah tamattu'. Sampailah tunggu waktu wukuf. Famastaisara minal hajj, maka kamu kena sembelih dam bila buat haji tamattu'. Okey? Faman lam yajid, siapa yang tidak ada sembelihan ataupun tidak ada duit, dia kena ganti dengan apa? Fasiyamu salasati ayyam. Puasa 3 hari di mana? Fil hajj, di musim haji. Musim haji maksud apa? Di Mekah. Sebab di Malaysia ada musim haji. Tak ada. Kalau sebut musim haji di Mekah. Mana puasa 3 hari di Mekah. Dan wasab'atin, dan 7 iza raja'tum, apabila kamu balik ke negeri. Tilka asyaratun kamilah, itu adalah tilka asyaratun kamilah, 10. 7 campur 3 10. Semua orang tahu tak 7 campur 3 10? Tapi kenapa Allah sebut lagi? Sama dengan ayat tadi. Bukan penegasan. Tapi takut orang keliru. Takut orang keliru apa? 3 hari kat Mekah, 7 hari Allah kata bila balik negeri. Takut orang keliru apa dia?
Bila kamu dah puasa 3 hari kat Mekah, di Malaysia jadi 4 hari. Faham tak? Orang boleh faham macam tu. Jadi akhirnya kalau 3 kat Mekah, 4 kat Malaysia, berapa hari? 7 tak cukup. Allah kita kena cukup 10. Takut orang salah faham. Boleh faham? Yang tadi pun sama. Musa munajat dengan Allah 30 hari. Kemudian dilengkapkan 10 hari. Takut orang keliru apa dia? 10 adalah daripada 30. Jadi semua sekali 30, bukan 40. Boleh faham? Tapi kita tak pernah keliru pun. Sebab kita pun tak faham pun ayat ni kan. Okey, balik pada ayat kita. Okey, 40 hari. Cukup 40 hari. Soalan dia, kenapa 30 hari? Lepas tu Allah sebut pula 10 hari. Semua 40. Ada ayat lain, surah Baqarah, Allah sebut terus 40 hari. Surah Baqarah ayat 51. Wa wa'adna Musa 40 lailah. Kami berjanji dengan Musa 40 hari. Terus Allah sebut 40 hari. Yang ni Allah sebut detail 30 hari, lepas tu tambah 10 hari. Yang surah Baqarah tu Allah sebut secara umum. Yang ni Allah sebut detail. Jadi sebenarnya apa tu? Kenapa mula-mula 30 hari, lepas tu kenapa tambah 10 hari? Kenapa tak daripada awal lagi tetapkan 40 hari je? Pernah terfikir tak? Tak pernah. Tak apalah fikir sekarang. Dia Allah tak begitu hikmah, tapi ahli tafsir ulama mengatakan 30 hari itu sebab kalau nak bersihkan diri, kalau nak puasa, yang paling baik cukup 30 hari. Sebagaimana puasa bulan Ramadan 30 hari. Kalau 10 hari tak berapa kuat kan? Baru nak seronok tiba-tiba dah raya. Lagi melompat ke lagi sedih. Jadi yang paling baik kalau nak ibadat 30 hari. Dan lepas 30 hari Allah tambah 10 hari. Apa sebab? Ada dua sebab. Pertama, Musa bila dah puasa 30 hari seronok nak bercakap dengan Allah, dia rasa seronok sangat, dia rasa macam tak cukup nak tambah lagi. Allah tambah 10 hari. Sebab itulah kita puasa apa ni Ramadan, lepas tu puasa 6 kan. Tapi bila kita puasa 6 teruskan ataupun last? Teruskan hari raya kedua kan. Hari raya 7 dah habis kan puasa 6. Okey. Pendapat kedua, kenapa 10 hari? Sebab Allah nak uji Bani Israel yang Nabi Musa tinggal. Bila sebahagian Bani Israel mula sembah patung anak lembu tu yang dibuat oleh siapa? Samiri. Bila dia mula sembah? Tak, setelah habis 30 hari. Musa cakap pada kaum dia, aku nak pergi 30 hari. Allah nak uji. Dan Allah nak bongkar sikap Bani Israel kepada Musa. Inilah sikap pengikut kamu yang sebenar. Mereka bukan ikhlas, bukan semualah sebahagian tu. Jadi Allah nak bongkarkan dengan cara apa? Allah kata tambah 10 hari, tengok kaum kamu buat apa. Jadi kaum dia, Samiri buat alasan. Musa janji nak balik hari ke-30. Tak balik, Musa ni memang ada masalah. Tak tepat janji kan. Musa cari Tuhan tak jumpa. Okey, dia pun buat berhala lembu. Dia kata inilah Tuhan yang sebenar. Inilah Tuhan Musa. Boleh faham? Dan kenapa 10 hari je? Kalau lebih pada 10 hari, satu, kalau Musa nak beribadat, kalau lebih 10 hari makna lebih 40 hari lah. Dia akhirnya akan jadi jemu. Betul tak? Yalah kita nak berhabis puasa 6 pun dah bermujahadah kan. Kalau tambah lagi 10 hari, jadi kalau 30 hari, lepas tu tambah 10 hari, tambah lagi, dia akan jadi boring. Jadi ibadat ni tak boleh buat lebih daripada kemampuan kita. Sebab tu dalam satu hadis, ada satu hadis.
Okey. Qala Nabi SAW. Kita terjemah. Alaikum. Alaikum apa dia? Ke atas kamu. Ke atas kamu. Ke atas kamu minal amal. Hendaklah melakukan amalan. Bima tutiquna. Mengikut apa yang kamu mampu. Tutiquna daripada taqah. La taqata lana. Yang kami tak mampu kan. Jadi Nabi kata, ke atas kamu daripada amalan-amalan itu, mengikut yang tutiquna, kamu mampu. Jangan buat lebih daripada yang kamu mampu. Fa inna Allah, sebab apa? Sesungguhnya Allah la yamallu. Allah tak akan jemu dengan ibadat kita sehinggalah hatta tamallu, sehingga kamu sendiri jemu. Bila kamu dah boring, Allah pun boring. Maka jangan beribadat sampai boring. Faham tak? Sebab tu ada 3 orang sahabat. Dia nak beribadat kan? Dia minta nak beritahu pada Nabi, aku nak beribadat lebih pada Nabi. Ada seorang nak solat malam, tak nak tidur. Kan? Nabi kata jangan. Sebab aku orang paling bertakwa. Aku tidur, aku solat. Ada seorang lagi nak puasa, tak nak berbuka kan? Nabi kata jangan. Jangan lebih daripada kemampuan kamu. Kadang-kadang kita baru dapat hidayat semangat. Aku nak puasa 3 hari turut-turut. Tengok 30 hari tak puasa sehari pun. Okey. Kita balik pada ayat. Yang kedua, kenapa 10 hari? 10 hari tadi sebab apa? Kenapa tambah 10 hari je? Sebab takut jemu. Yang kedua, takut kalau lebih pada 10 hari, mudarat lebih besar kepada kaum yang sembah lembu tu. Dan 10 hari sembah lembu kan, kalau lagi lama, akhirnya jadi apa? Jadi sebati. Jadi Musa kena balik lepas 10 hari. Pengajarannya apa dia? Kalau kita mendidik orang, jangan tinggal lebih daripada apa? Bukan 40 dah sembah lembu dah. 30 hari. 30 hari. 30 hari. Sebab tu ada ahli sirah mengatakan Nabi ambil pengajaran daripada kisah Nabi Musa. Pengajarannya apa? Nabi tak pernah tinggal sahabat. Nabi sentiasa bersama sahabat. Itu dia panggil proses tarbiyah. Dia mengajar lain. Kalau kita mengajar, anak murid yang kita ajar tak bersama kita, kita pun tak tahu apa dia buat kan. Kita pun mengajar kadang-kadang sekali seminggu, 1 jam setengah. Apa dia buat 7 hari? Tak tahu apa. Itu bukan tarbiyah. Itu memindahkan ilmu. Nabi bukan. Nabi mendidik sahabat. Sebab tu Nabi sentiasa bersama sahabat. Nabi tak pergi bercuti sebulan ke 3 bulan ke. Pengajarannya di sini. Lebih 30 hari kaum dia. Okey. Waqala, dan telah berkata Musa di akhihi, kepada akhihi, saudaranya Harun. Harun ni abang ke adik Musa? Abang. Abang mana tu? Musa kan masa dia lahir itu abang. Apa dia dah ada? Mana tahu ada masa tu? Harun adik. Tak, sebenar Harun adalah abang. Mana ustaz tahu? Dalam tafsir. Jadi Harun ni lebih tua daripada Musa. Sebab itulah antara hujah, dia kata kenapa Harun hidup? Sebab masa Harun lahir belum keluar undang-undang, mana-mana anak lelaki Bani Israel lahir dibunuh. Belum ada undang-undang. Okey, berkata kepada saudaranya Harun, ukhlufni, gantilah aku
fi qaumi, pada kaumku. Dia walaupun Harun abang, tapi Nabi yang paling tinggi kedudukan masa tu siapa? Musa. Sebab tu Harun pun ikut syariat Nabi Musa. Okey, bila Nabi Musa nak pergi bermunajat dan nak terima kitab Taurat, dia pesan kepada Harun supaya ganti sebagai ketua. Pengajarannya apa? Apa pengajarannya? Kalau kita nak tinggalkan apa-apalah kumpulan ke apakah, wajib lantik seorang pengganti. Bahkan Nabi kata, iza kuntum salasa fa'amiru ahadakum, bila kamu bertiga kena lantik seorang ketua. Itu sistem dalam Islam. Sebab walaupun 3 orang, kalau tak ada ketua, apa akan jadi? Yang ni nak makan dulu, yang ni nak salat dulu, yang ni nak jalan dulu, kan? Bergaduh, walaupun 3 orang. Jadi apa pun, walaupun kecil, kena ada ketua. Dan bila ketua pergi, kena lantik pengganti. Sebab tu mana-mana parti ada timbalan, kan? Ada naib presiden, kan? Walaupun kadang-kadang timbalan makan presiden. Dan Nabi, kalau kita tahu sejarah Nabi, bila Nabi keluar berperang daripada Madinah, Nabi lantik tak pengganti? Ya. Antara yang dilantik oleh Nabi sebagai pengganti ketika ketiadaan Nabi siapa? Abdullah bin Umi Maktum, yang buta tu. Yang buta. Mewakili Nabi menguruskan Madinah dan menjadi imam. Buta. Dia buta mata tapi hati celak. Nabi cukup terkesan dengan Abdullah bin Umi Maktum. Kenapa? Sebab pernah satu ketika Allah tegur Nabi sebab Nabi tak layan Abdullah bin Umi Maktum. Allah kata, kenapa kamu layan pembesar Quraisy dan kamu abaikan seorang yang buta, walaupun dia buta, walaupun miskin, walaupun dia seorang, tapi wahwa yakhsha, dia takut pada Allah. Jadi nilai manusia sebenar bukan terletak pada pangkat dan jawatan, tapi yakhsha. Kalau dia takut pada Allah, utamakan dia. Okey? Dan juga Nabi pernah lantik Osman bin Affan sebagai pengganti, dan juga sebagai Ali bin Abi Talib sebagai pengganti. Okey, buat apa ni? Apa tugas pengganti? Wa aslih, dan aslih apa dia? Islah, baiki, ataupun buat apa saja yang salah, yang salih, yang baik. Buat apa saja yang baik, suruh yang ma'ruf, cegah yang mungkar. Musa perintah pada siapa ni? Walaupun Harun tu abang, tapi kedudukan Nabi Musa lebih tinggi, sebab tu dia boleh perintah. Wala tattabi', dan janganlah engkau ikut sabil, jalan al-mufsidin, orang-orang yang mufsid, orang yang melakukan kerusakan, ataupun lebih tepat apa dia? Makhluk perusak. Kerusakan apa ni? Yang biasa mufsidi ni, apa kerusakan yang dibuat? Kerusakan yang paling besar ialah menjadikan manusia syirik pada Allah. Ini makhluk ni lebih bahaya daripada virus COVID-19. Betul tak? Kadang-kadang dia selamat daripada COVID, tapi dia sebenarnya dia makhluk perusak. Dok sebar maksiat, dok sebar kesyirikan dalam masyarakat, dok sebar benda-benda bid'ah, kan? Yang tu ada sepanjang zaman. Dan tak ada SOP pun. Dia langgar je. Okey. Jadi jangan ikut dua yang pesan Nabi Musa kepada Harun. Satu, buat apa saja kebaikan untuk kau. Yang kedua, jangan ikut. Kalau satu saja, tak betul. Jadi pincang. Dia buat baik je, tapi dalam masa sama ikut juga yang kejahatan. Ikut juga yang
rosak. Tak boleh. Dia kena seimbang. Buat baik, suruh yang makruf dan cegah yang mungkar. Okey, apa maksud jangan ikut ni? Dalam tafsir, ulama mengatakan Nabi Musa tahu. Sebab Nabi Harun ni dia lembut sikit. Dia tak setegas Musa. Sebab itulah bila kaum Musa nak buat patung sembah, Harun tegur. Apa jawapan kaum dia kepada Nabi Harun? Kami akan terus sembah patung ni sehingga Musa balik. Makna apa tu? Kami tak akan dengar cakap kamu. Jadi Musa boleh agaklah sikap Nabi Harun mungkin menyebabkan dia tak mampu nak tegur. Maka kalau tak mampu nak tegur pun, tak mampu nak larang, tapi jangan sampai ikut. Ada kan? Satu, dia tak mampu ikut, tapi dia tak ikut. Dia tak mampu cegah, tapi dia tak ikut. Ada satu lagi, dia tak mampu cegah, tapi akhirnya dia hanyut dalam kumpulan tu. Faham tak? Akhir sekali yang sunnah pun betulkan menjadi. Sebab apa? Dia tak tahan. Ustaz, dia tak tahan lah. Maka pesan Nabi Musa, jangan ikut. Kalau tak mampu nak halang pun, jangan ikut. Jangan duduk bersama. Duduk bersama dikira sebagai setuju. Okey. Walamma. Dan lama apa dia? Tatkala Ja'a telah datang Musa Nabi Musa, kita terjemah kita sebut Musa je kan? Tapi dia Nabi. Tapi kalau ada orang dapat datuk kita sebut Musa, dia marah tak? Musa bila balik Mekah, dia marah tak? Pada kedudukan dia dengan Nabi Musa, mana lebih mulia? Jadi Musa bila kita terjemah, kita kata telah datang Musa je. Tak adalah telah datang Tan Sri Musa ke? Subhanallah, nilai manusia terletak pada muka pangkat yang diberi oleh manusia. Telah datang Musa limiqatina, kepada miqat, waktu kami lah. Waktu apa ni? Dah habis 30 hari tambah 10 hari, ini kemuncak. Untuk apa ni? Untuk terima kitab Taurat. Setelah itu Musa datang, wa kallamahu, dan Rabbuhu. Apa dia? Rabbuhu, penciptanya. Kallamahu, telah berfirman ke bercakap? Berfirman, bercakap, berkata. Yang mana satu? Tiga-tiga betul. Telah berkata ataupun telah bercakap. Akannya, iaitu akan Musa oleh penciptanya. Ini kemuncak yang Musa tak sabar-sabar nak pergi ni. Sampai dia tinggal kaum dia dahulu. Sebab apa? Nak jumpa Allah dan nak bercakap. Ada ayat kan, wa kallamallahu Musa, wa kallamallahu Musa taklima. Allah sorry, wa kallamallahu Musa taklima. Allah telah bercakap kepada Musa taklima. Taklima kalau kita belajar bahasa Arab ini, dia bagi masdar, kata terbit. Kata terbit ini ada fungsi dia, iaitu untuk menegaskan. Sebab tu ulama kata, dengan ada takliman menunjukkan Allah betul-betul bercakap. Nabi Musa dengar suara. Tapi suara dan percakapan Allah tak mungkin sama dengan
percakapan dan suara manusia. Kalau Allah bercakap tak ada suara dan tak ada bahasa, macam mana Musa boleh faham? Faham tak? Ayat ni menunjukkan bahawa Allah betul-betul bercakap, tapi bahasa dan suaranya tidak mungkin sama dengan bahasa dan suara manusia. Ada puak-puak Kristian ditukar baris. Sekarang Allahu baris depan. Kita belajar bahasa Arab kan? Kalau baris depan menunjukkan apa? Fa'il kan? Ditukar baris. Dia kata apa? Wa kallamallaha Musa. Jadi sekarang Allah baris atas. Bila baris atas, apa dia yang baru kita belajar? Maf'ulun bih makna apa? Yang kena cakap. Jadi siapa yang bercakap? Ha? Musa cakap pada Allah. Ayat asalnya Allah bercakap pada Musa. Tahu tak apa tujuan? Dia merendahkan Allah. Dia kata bila Musa tu nampak hebat. Kalau Allah bercakap pada Musa tak hebat, sebab Allah dia memang Tuhan, dia bercakap dengan siapa sahaja. Tapi Musa bila nampak hebat, bila Musa yang bercakap dengan Allah, maka dia tukar apa? Hanya tukar baris je. Tengok bahasa Arab, bertukar baris, bertukar makna. Kalau Allahu, Allah yang bercakap. Kalau Allah maf'ulun bih, Musa yang bercakap pada Allah. Okey. Dan Musa, antara gelaran yang Allah bagi pada Musa pada Kalimullah. Ini kelebihan Nabi Musa, Kalimullah. Ada pula orang India, Bangladesh dapat anak dia pun nama Kalimullah. Tapi perangai tak sama dengan Musa. Okey, Allah bercakap dengan Musa. Okey. Lepas Allah bercakap dengan Musa, Musa dengar apa reaksi Nabi Musa? Dia berkata, Rabbi, wahai Tuhanku, arini apa mana? Biasa dengar. Mana lebih kerap dengar? Arini dengan Aryani? Aryani lebih kerap kan? Arini, tunjukkan aku, anzur, untuk aku melihat ilaika, kepada engkau. Okey. Mula-mula Allah bercakap dengan Musa kan? Lepas bercakap dia nak apa? Kenapa? Macam Ustaz cakap, kalau kita cakap dengan kekasih pun tak nak dengar suara dia, nak tengok dia muka. Itu pengalaman kan? Dan saya cakap pun berdasarkan pengalaman pelajar. Kita kalau cakap dengan perempuan yang kita suka kan, apa terfikir dalam kepala? Bila nak tengok muka kan, suara dah okey dah. Betul kan? Ini dia dinamakan cinta. Bila dia dengar suara Allah tu, rasa ya Allah, seronoknya, lazatnya kalau boleh nampak wajah Allah. Pengajaran untuk kita apa dia? Saya nak tanyalah, kita setiap kali baca Quran, setiap kali solat, terfikir tak, ya Allah aku nak tengok wajah engkau? Terfikir tak? Ataupun bila nak bagi salam ni? Yang mana? Fikir tak Haji? Dan kalau kita tak terfikir, itu menunjukkan apa? Kita tak menghayati kata-kata Allah. Bahkan kalau dalam solat kita bercakap, Allah jawab tak? Kalau kita betul-betul hayati, kita terfikir, rindu nak jumpa. Yalah, macam kekasih lah. Kekasih kita tu bukan Tuhan, tak bagi apa-apa pun, itu pun nak tengok muka. Muka pun tak adalah cantik sangat kan? Kalau dia bagi pun bagi apa? Bagi bunga je, bunga plastik.
Itu pun nak tengok muka. Ini Tuhan yang bagi segala-gala. Kena ada rasa rindu nak tengok wajah Allah. Sebab itulah nikmat yang paling besar di syurga ialah lihat wajah Allah. Inilah orang yang beriman. Bila cinta, bila lazat, sampai tahap dah, dia terlupa yang dia minta tu sebenarnya tak sepatut. Sebab tu lepas ni dia bertaubat. Kan? Dia kaum dia pernah tak minta nak tengok Tuhan? Kaum Nabi Musa. Jadi kaum dia pun minta nak tengok Allah. Musa pun minta nak tengok Allah. Tapi dua-dua tu berbeza. Nabi Musa tengok sebab apa? Sebab cinta. Rindu. Dan dia memang orang yang beriman, taat pada Allah. Tapi kaum dia mencabar. Dia kata, apa kata ayat tu? Ayat apa tu? 55 kan? Surah Al-Baqarah. Ayat 55. Okey, tengok. Tengok biadaknya manusia kan. Yang lagi biadak apa dia? Dia minta dengan siapa ni? Nabi sendiri. Dia kata apa? Wa iz qultum. Dan ingatlah qultum, ketika mana kamu berkata, wahai Musa. Kamu berkata ni siapa sebenar? Siapa ni? Kata kamu ni berkata pada Musa, wahai Musa. Jadi kamu ni siapa? Bani Israel yang mana ni? Bani Israel zaman Nabi Musa ke Bani Israel zaman Nabi Muhammad? Zaman Nabi Musa kan? Kalau zaman Nabi Musa, Bani Israel itu ada tak masa ayat turun? Tak ada. Kalau tak ada, ayat tu sepatut macam mana? Ini kultum, kamu berkata. Yang berkata bukan Bani Israel zaman Nabi Muhammad, yang berkata Bani Israel zaman Nabi Musa. Cuba buat ayat sikit. Kulhum. Ini bahasa Arab pun bukan. Kulhum, tak ada kulhum. Tak ada. Kulhu Allahu ahad ada. Apa dia? Betul. Wa iz qalu. Wa iz qalu. Ingatlah ketika mereka, siapa? Kaum Nabi Musa berkata. Jadi yang berkata nak minta tengok Allah tu kaum Nabi Musa, bukan Bani Israel zaman Nabi. Tapi kenapa Allah tuju ayat tu kepada seolah yang berkata ialah Bani Israel zaman Nabi? Kenapa? Sebab orang masih lagi degil. Allah nak bagi pengajaran. Siapa-siapa sahaja yang setuju dengan kemungkaran, seolah dia melakukan kemungkaran. Yahudi zaman Nabi setuju tak dengan Yahudi zaman Nabi Musa? Seolah kamu bercakap 2 kali 5, 5 kali 2. Semua menanggung dosa yang sama. Kecuali kamu bertaubat dan mengisytiharkan, kami berlepas diri. Okey. Ingatlah ketika kamu berkata, wahai Musa, lan nu'mina. Kami tak akan beriman sekali-kali. Laka, kepada engkau, hatta, sehingga narallah. Kami melihat Allah jahrah. Secara jelas, secara nyata. Kan, kami nak tengok dengan mata. Fa akhazatkum as-sa'iqah. Lalu Allah sa'iqah ni petir menyambar mereka. Minta je terus petir sambar. Wa antum tanzurun, dan kamu melihat bagaimana yang meminta tu dia sambar dan mati. Tengok kaum Nabi Musa minta terus kena sambar. Musa minta, Allah tak sambar petir pula. Nak kata apa tu? Sebab kaum Nabi Musa mencabar. Dia tak beriman pun. Dia kata bila dia akan beriman? Bila nampak. Musa memang dah beriman, cuma nak lebih yakin dan sebab nak seronok melihat wajah Allah. Dua benda yang berbeza. Okey. Apa Allah jawab? Qal, bila Nabi Musa minta, Allah jawab, qal, dia berkata, lan tarani,
engkau tidak sekali-kali akan melihatku. Allah beritahu engkau sekali-kali tidak boleh melihat aku walaupun engkau adalah Nabi. Tapi Allah tolak dengan cara yang lembut sebab Nabi Musa adalah kekasih Allah. Engkau tak boleh lihat aku, akan tetapi unzur, lihatlah ila kepada Jabal. Jabal apa dia? Gunung. Gunung apa ni? Tursina lah. Tursina. Tapi lihatlah pada gunung. Fa in istaqarra, maka sekiranya istaqarra, ia iaitu gunung, istaqarra pada tetap, makanahu di tempatnya. Kamu tak boleh lihat aku, tetapi ayat tetapi itu sebenarnya nak pujuk Nabi Musa. Sebab kita kalau sayang pada seseorang, dia nak tengok kita, kita tak sampai hati nak beritahu, tak boleh tengok kan. Kalau kita kata tak boleh tengok pun, kita bagi tahu sebab kenapa tak boleh tengok, supaya dia puas. Akan tetapi kamu tengoklah kepada gunung, sekiranya gunung itu kekal di tempatnya, fasawfa tarani, maka engkau, saufa tu akan tarani, melihatku. Nak tengok juga boleh, tengok kat gunung. Kalau gunung tu kekal, tak berubah apa-apa, tak pecah, engkau boleh nampak aku. Okey, falamma, maka tatkala tajalla Rabbuhu, Tuhannya ataupun penciptanya, tajalla pada tajallin mana? Menzahirkan. Dia terjemah apa tu? Menzahirkan kebesarannya. Ada satu hadis, Nabi kata menzahirkan kebesarannya, mana Allah tunjuk kebesaran dia ni dari kelingking kan, hujung kecil je. Allah tunjuk sikit je kebesaran. Kepada apa? Kepada gunung. Dan gunung tu nampak. Maka apa berlaku? Kepada gunung, ja'alahu, menjadikannya dakka. Apa makna dakka? Hancur. Gunung hancur. Kenapa gunung? Kenapa Allah tak kata Musa tengok ke pokok pisang tu? Kalau pokok pisang hancur tu tak hebat sangat lah. Jadi Allah kata hebatnya Tuhan, sehingga makhluk Allah yang paling kuat, yang paling pejal, yang paling kokoh, nampak sikit kebesaran Allah, hancur. Jadi Musa dengan gunung mana lebih kokoh? Jadi kalau gunung tengok kebesaran Allah, sikit je dah hancur. Musa wa kharra dan kharra ni tersungkur. Musa sa'iqa. Sa'iqa apa dah? Pingsan. Kenapa dia tersungkur dan pingsan? Sebab melihat kebesaran Allah? Bukan.
Bukan. Dia tersungkur dan pingsan sebab tengok gunung meletup. Itu baru tengok gunung. Kalau tengok gunung yang dah meletup, dia dah pingsan. Kalau dia tengok kebesaran Allah, Musa hancur. Kan? Jadi sekarang, apa faedah, apa tujuan? Allah dah cakap, kamu tak boleh tengok aku. Sepatutnya habis ceritalah. Tapi Allah kata, nak tengok juga, tengok kat gunung. Kalau gunung kekal tempat dia, kamu nampak aku. Kalau tak, kamu tak boleh nampak. Kenapa Allah masih lagi? Allah nak beritahu, kamu tak boleh tengok aku bukan sebab aku. Sebab engkau. Aku memang nak tunjuk. Boleh faham tak? Beza tak? Beza tu. Okey, kita tengok. Musa, dia nak tengok Allah. Nabi Ibrahim nak tengok apa? Nabi Ibrahim minta juga. Rabbi arini kaifa tuhyi al-mauta. Wahai Tuhan, tunjukkan aku bagaimana engkau menghidupkan yang mati. Bukan nak tengok Allah, tapi nak tengok bagaimana Allah hebat boleh menghidupkan yang mati. Allah pun tanyakan. Apa dia Allah tanya? Qala awalam tu'min, kamu tak percaya tak pada aku yang boleh menghidupkan? Nabi Ibrahim kata, bala, memang aku percaya, aku yakin. Tapi liyatma'inna, supaya hati aku lebih yakin. Okey. Dua-dua Nabi ni hebat, Nabi Musa dan Nabi Ibrahim. Dua-dua hebat. Maka kalau ikut ranking, Nabi Ibrahim nombor 2, Nabi Musa nombor 3. Tapi dia minta. Yang tu minta nak tengok Allah, yang ni minta nak tengok Allah hidupkan yang mati. Nabi Muhammad ada minta tak? Ada minta? Kenapa Nabi Muhammad tak minta? Musa pun ada kitab dia, Taurat. Bila itu kehebatan Nabi Muhammad. Bila iman dia muncak, dia tak perlu tengok semua tu. Dia tak perlu tengok. Sebab tu orang yang as-siddiq, dia tak perlu tengok. Dia perlu dengar je. Kalau datang daripada Allah, habis. Tapi kalau orang ada syak, ragu-ragu, dia akan pertikaikan. Dia akan cari alasan untuk mengiyakan yang salah tu. Bila hati ada syak atau ragu-ragu. Nabi Muhammad tak perlu semua tu. Okey? Okey. Maka falamma. Maka tatkala afaqa. Saya lupa nak sebut. Nabi Muhammad pernah tak Isra' dan Mi'raj? Nabi Muhammad cakap tak dengan Allah? Masa tu dia minta nak tengok Allah? Tak. Falamma afaqa. Falamma afaqa. Afaqa apa dia? Kalau sa'iqa, pingsan. Kalau afaqa, sedar. Maka tatkala dia sedar daripada pingsan. Qal, dia berkata, Subhanaka, Maha suci engkau. Maha suci engkau ni maksud maha suci daripada apa? Daripada kekurangan, daripada kelemahan, daripada keaiban, daripada sampai kena minta tengok maha suci engkau. Sepatut aku tak minta nak tengok engkau. Sebab apa? Bukti kebesaran Allah terlalu besar dah, dan terlalu banyak. Ada setiap masa, sepanjang masa, dan di mana-mana. Maka kata Musa, tubtu. Aku? Dia daripada perkataan, kalau huwa adalah bahasa Arab, kalau fi'il madhi, tabah. Tabah, dia bertobat. Kalau aku, kalau ana. Kalau fi'il madhi, itulah. Tubtu. Kalau engkau lelaki telah bertobat. Fi'il madhi. Dah lama tinggal fi'il madhi, lupa. Taklah. Kalau engkau lelaki, tubta. Kalau engkau perempuan telah bertobat, tubti. Tu kabari je. Kan? Okey, aku bertobat kepada engkau.
kepada engkau. Okey, bila Musa bertaubat, dia buat dosa tak? Musa buat dosa tak? Ha? Kalau tak, kenapa bertaubat? Orang bertaubat, orang buat dosa je. Ha? Minta? Itulah dosa dia. Itulah kesalahan. Dia minta benda yang tak patut. Minta sesuatu yang tak patut, yang bukan tak ada kaitan dengan tanggungjawab kita sebagai orang beriman, itu sebenarnya salah. Termasuklah kita bertanya apa? Kan ada satu hadis. Nabi kata, manusia ni, syaitan akan hasut manusia dengan soalan apa? Langit siapa cipta? Kan? Lepas tu, bumi siapa cipta? Orang siapa cipta? Jin siapa cipta? Last sekali soalan apa? Allah siapa cipta? Itu syaitan. Soalan tu tak patut. Kalau Allah dia cipta, mana Allah pun makhluk lah. Kalau Allah makhluk, siapa Tuhan? Ha? Aku bertobat kepada engkau. Dan wa'ana, dan aku awal orang mukmin yang awal. Apa maksud dia? Maksud dia ialah akulah orang yang akan pertama yang segera buat kebaikan. Termasuklah bila bersalah, akulah orang yang segera bertaubat. Ini sifat apa ni? Sifat orang beriman. Bila buat dosa, dia tak simpan besok, tak simpan minggu depan, tak simpan lepas pencen. Terus bertaubat. Allah kata apa dalam surah Al-Mu'min? Allazina iza fa'alu, surah Ali Imran. Allazina iza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarallah fastaghfiru li dzunubihim wa ma yaghfiru dzunub illallah. Orang beriman apabila dia buat dosa besar ataupun perbuatan keji, termasuklah zina, zakarallah, terus dia ingat kepada Allah. Fastaghfiru, dan terus dia minta ampun kepada Allah. Dan last sekali, walam yusirru ala ma fa'alu, mereka tidak kekal dalam dosa yang dilakukan. Itu sifat orang beriman. Okey? Jadi tanya soalan pun boleh jadi dosa. Sebab tu ada tak seorang Nabi yang minta pada Allah yang tak sepatut diminta selain pada Nabi Musa? Ya Allah tegur, jangan minta benda yang kamu tak tahu. Siapa Nabi itu? Nabi Nuh AS. Dia minta apa? Dia kata, wahai Tuhan, kau janji nak selamatkan anak aku, sedangkan anak dia kafir. Itu permintaan yang tak sepatut, walaupun anak seorang Nabi. Cuba buka surah ni. Surah apa? Surah Hud. Okey, ayat 47. Qala Rabbi. Cuba tengok. Qal telah berkata, siapa ni? Nabi Nuh. Rabbi, wahai Tuhanku, inni, sesungguhnya aku a'udzu, aku berlindung bika, kepada engkau, an as'alaka, daripada meminta kepada engkau, ma laisa li bihi ilmun, apa yang aku tidak ada ilmu tentangnya. Minta supaya Allah selamat anak yang kafir, itu adalah kesalahan. Aku tak ada ilmu, sepatutnya aku tak minta. Jadi aku minta berlindung. Wa illa taghfirli, dan sekiranya engkau tidak mengampunkan dosaku. Rendah diri seorang Nabi. Kalau engkau tidak ampunkan dosaku, wa tarhamni, dan engkau tidak merahmati aku, akun minal khasirin, jadilah aku orang yang rugi walaupun aku Nabi. Faham? Ini rendah diri. Okey, dah habiskan. Jadi banyak pengajaran yang kita dapat. Antaranya, bila kita baca Quran, bila kita solat, kena ada rasa
rasa rindu nak melihat wajah Allah di akhirat besok. Yang kedua, bila kita, nanti saya akan bagi lagi minggu depan. Yang kedua, kalau kita betul-betul kenal Allah dan cinta Allah, kita tak akan melewatkan melaksanakan perintah Allah. Kita akan segera. Sebagaimana Nabi Musa AS. Masuk waktu, kalau sebaik-baiknya sebelum masuk waktu dah ready. Dan pastikan ada waktu khas untuk kita bercakap dengan Allah melalui Al-Quran. Ada waktu khas. Jangan waktu itu diganggu, dikacau dengan urusan dunia. Kebanyakan kita apa dia? Baca bila ada masa free. Ya Allah. Nak bercakap dengan Allah bila ada free. Seolah kita bercakap pada Allah. Wahai Tuhan, bila aku free, aku cakap dengan kau. Betul tak? Kita tak cakap, tapi seolah macam itulah realiti kehidupan kita. Tapi pernah tak kita bercakap dengan telefon? Aku bila free baru aku buka kamu. Tak ada kan? Tak free sibuk pun sempat lagi. Tengah berjalan, tengah makan. Dan juga bila kita nak tolak kehendak seseorang, sebaik-baik tolak dengan cara yang lembut. Apa dia? Bagi alasan supaya dia tak terasa bukan tak boleh langsung, bukan tak boleh itu sebab aku, tapi sebab kamu, supaya dia rasa puas hati. Bagaimana Allah cakap Allah menolak permintaan Nabi Musa untuk melihatnya. Dan banyak lagi pengajaran. Waktu dah lewat dah. Ada soalan. Pelajar yang kat depan ni, ada soalan. Tak ada? Kalau tak ada, insya-Allah kita jumpa lagi pada malam ni kelas bahasa Arab, insya-Allah. Belajarlah bahasa Arab sebab dia sangat berkait rapat dengan tadabbur Al-Quran. Apa yang kita belajar bahasa Arab, kita akan praktiskan dalam tadabbur Al-Quran, insya-Allah. Okey, kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. كتاب الله ترق جنانه وتنى العظيم